merujuk kepada penyatuan berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza, bergabung menjadi satu entiti fizikal. Antara kelompok kaum terbesar di Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, kita masih mampu hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan harmoni. Lebih-lebih lagi, apabila Malaysia dilanda krisis, rakyat Malaysia pasti akan bersatu padu dalam menangani cabaran tersebut. Tidak dilupakan, kepelbagaian kaum dan budaya ini turut menjadikan Malaysia sebuah negara yang sentiasa meriah dengan berbagai jenis perayaan. Perkara ini mengundang 4 persoalan utama. Yang pertama, adakah sambutan perayaan dapat mengeratkan kepaduan rakyat Malaysia? Yang kedua, adakah perayaan dapat meningkatkan interaksi antara penduduk berbilang kaum? Yang ketiga, apakah perkara yang paling masyarakat suka ketika sambutan perayaan? Yang keempat, adakah menghormati sambutan perayaan agama atau bangsa yang berbeza agama dapat menyebabkan negara kita sentiasa aman dan damai? Berdasarkan soal sidik yang telah dilakukan, seramai 44 orang pelajar telah bersetuju dengan pernyataan bahawa sambutan perayaan dapat mengeratkan perpaduan rakyat di Malaysia. Hal ini demikian kerana Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan etnik yang merupakan salah satu ciri unik yang tidak dapat disangkal lagi. Walau bagaimanapun, sikap saling hormat menghormati sesama kaum menunjukkan keharmonian budaya yang luar biasa. Sebagai contoh, semua ahli keluarga akan berkumpul di kampung atau rumah mereka semasa sambutan perayaan, tidak kira jauh maupun dekat. Oleh itu, sambutan perayaan yang sentiasa diraihkan bersama tanpa mengira perbezaan kaum adalah bukti bahawa kepelbagaian dapat memupuk perpaduan dalam negara kita. Seterusnya, seramai 24 orang pelajar telah bersetuju bahawa perkara yang paling mereka suka ketika menyambut perayaan ialah kepelbagaian makanan antara kaum. Hal ini dapat dibuktikan apabila pelbagai aneka hidangan makanan yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India akan dihidangkan setiap kali perayaan besar. Selain itu, antara makanan masyarakat Melayu ialah nasi lemak, kaum Cina ialah dumpling dan kaum India ialah roti canai. Kesemua makanan ini telah menjadi kegemaran ketiga-tiga kaum tersebut tanpa mengira peringkat umur. Sebagai contoh, jiran tetangga akan saling bertukar makanan ketika musim perayaan. Maka jelaslah bahawa kepelbagaian makanan memberikan impak terhadap keharmonian dan perpaduan negara ini. Kesimpulannya, isu ini juga dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan menggariskan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam membina masyarakat yang harmoni. Sebagai contoh, makanan ialah sebahagian daripada budaya yang membawa makna khusus dalam sesuatu masyarakat dan sambutan perayaan dapat mewujudkan persekitaran sosial yang baik dan memberikan sumbangan kepada perpaduan di kalangan masyarakat. Selain itu, berdasarkan soal sidik yang telah kami lakukan terhadap pelajar-pelajar IPT, majoriti pelajar menyatakan bahawa sambutan perayaan dapat meningkatkan interaksi antara penduduk berbilang kaum melalui amalan rumah terbuka. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan rumah terbuka ini dapat mengumpulkan semua golongan dalam satu acara di mana kita dapat mengenali antara satu sama lain dan bersama-sama bergembira menyambut perayaan yang diraih tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan etnik. Isu ini dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Amalan rumah terbuka mewakili konsep di mana tuan rumah menerima tetamu dengan tangan yang terbuka. Ini melibatkan aspek hormat menghormati dan kesopanan terhadap tetamu tanpa mengira latar belakang atau kepercayaan mereka. Selain itu, semasa perayaan terbuka, budi bahasa dan sopan santun sangat ditekankan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat demi menjaga perasaan orang lain dan memastikan suasana yang selesa dan mesra. Bukan itu sahaja, berdasarkan soal sidik yang seterusnya, seramai 39 orang pelajar bersetuju bahawa dengan menghormati sambutan perayaan agama atau bangsa yang berbeza dapat menyebabkan negara kita sentiasa aman dan damai. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan yang baik antara masyarakat yang berbilang bangsa atau agama dapat mengelakkan ketegangan antara kaum daripada tercetus, seterusnya menyebabkan negara kita berpecah belah. Hal ini demikian penting supaya kisah silam tidak berulang semula seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi peristiwa hitam buat seluruh negara apabila insiden rusuhan kaum berlaku yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan hilang rasa percaya sesama masyarakat. Isu ini juga dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan menekankan sikap hormat terhadap orang lain dengan menghormati sambutan perayaan agama atau bangsa yang berbeza. Masyarakat mengamalkan sikap terbuka dan penerimaan terhadap kepelbagaian budaya dan agama untuk mengelakkan perpecahan antara kaum. Dalam pada itu, kesopanan dan kesusilaan adalah aspek-aspek yang memupuk hubungan positif dan harmoni di antara individu dan masyarakat dengan menghormati sambutan perayaan agama atau bangsa yang berbeza dapat membantu membangunkan hubungan yang baik di kalangan pelbagai komuniti, seterusnya menjamin kesejahteraan negara. Nilai pertama ialah nilai hormat kepercayaan dan adab lisan pelbagai bangsa. Kita haruslah memuliakan tanpa mengambil kira perbezaan kebudayaan serta saling menghormati perbezaan agama tanpa mencetuskan konflik. Dengan itu, masyarakat dapat menjamin keamanan dan kedamaian supaya setiap orang boleh hidup dengan selesa. Nilai kedua ialah nilai berbudi bahasa.
berbudi bahasa dalam pertuturan serta menjaga tingkah laku antara kaum agar dapat menjadi contoh dan teladan kepada generasi yang akan datang. Nilai ketiga ialah nilai ramah mesra. Kita haruslah bersedia bergaul mesra dengan semua orang tanpa mengira bangsa dan agama mereka. Sikap saling menghormati antara rakyat pelbagai kaum dan agama. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama dan budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemajmukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugatkan tenteraman dan keharmonian. Kepelbagaian masyarakat di dunia harus difahami bukan sahaja boleh dipecah dalam kelompok etnik berbeza-beza, tetapi juga membabitkan pembahagian kelompok agama yang pelbagai. Oleh itu, saling memahami antara agama dapat mengurangkan salah faham, contohnya memahami nilai murni antara agama, kepercayaan serta kepercayaan agama lain. Selain itu, saling menghormati kepelbagaian agama juga salah satu cara mengatasi konflik agama. Sikap toleransi. Toleransi beragama yang perlu difahami ialah seseorang bersikap terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeza, berkomunikasi secara dua hala iaitu mengemukakan dan menerima pandangan. Pada masa yang sama tidak merendahkan atau mempertikaikan pegangan agama orang lain dalam ruang lingkup yang telah disepakati bersama. Toleransi beragama merupakan antara elemen penting dalam membentuk peradaban negara Malaysia. Sikap bertoleransi mampu menjadi kaedah pengurusan konflik sebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai rencam budaya dan agama. Dengan wujudnya interaksi dan persefahaman, perpaduan keharmonian akan terbentuk seterusnya menunjukkan ketinggian akhlak dan tata susila penduduknya. Malaysia berani tidak dipasakkan atas kepentingan dan peranan satu bangsa, budaya, agama sahaja. Seterusnya, terdapat beberapa solusi yang berkaitan dengan peranan pelajar mengenai perbincangan isu yang dikaitkan. Pertama sekali, pelajar boleh mencipta aplikasi khusus untuk amalan rumah terbuka yang dapat memberikan maklumat terperinci seperti jadual acara, peta lokasi dan maklumat lain yang berguna yang dapat memudahkan tetamu untuk mendapatkan maklumat dan berinteraksi. Bukan itu sahaja, untuk membolehkan mereka yang tidak dapat hadir secara fizikal, pelajar boleh menggunakan platform live streaming seperti YouTube ataupun Facebook Live untuk menyiarkan secara langsung amalan rumah terbuka. Hal ini dapat membolehkan orang yang jauh ataupun tidak hadir turut menyaksikan dan terlibat dalam acara tersebut. Seterusnya, pelajar juga boleh mengintegrasi elemen teknologi augmented reality ataupun virtual reality dalam amalan rumah terbuka. Sebagai contohnya, pelajar boleh menyediakan pelbagai aktiviti seperti permainan, pertunjukan seni ataupun aktiviti yang lain yang dapat mendorong kerjasama ataupun persahabatan di kalangan mereka dalam bentuk AR ataupun VR. Dengan ini, mereka dapat mencipta pengalaman yang lebih interaktif dan inovatif untuk tetamu. Selain itu, pelajar juga harus menganjurkan program yang berkaitan dengan sambutan perayaan seperti pertandingan pertunjukan fashion baju mengikut kaum masing-masing. Program ini dapat membuka peluang untuk berinteraksi dan merasai kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Kesimpulannya, isu ini juga dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan menggariskan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam membina masyarakat yang harmoni. Oleh itu, sambutan perayaan dapat mewujudkan persekatan sosial yang baik dan memberikan sumbangan kepada perpaduan di kalangan masyarakat. Pelajar perlulah menjalankan kempen media sosial untuk mempromosikan keunikan dan keindahan sambutan perayaan bagi agama atau bangsa yang berbeza, menggunakan pelbagai laman sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi. Oleh itu, orang ramai lebih berminat untuk berkongsi pengalaman mereka sewaktu menyambut perayaan mereka. Selain itu, pelajar juga boleh mengadakan siri webinar atau sesi penerangan dalam talian untuk menerangkan tentang sambutan perayaan agama atau budaya yang berbeza, menjawab pertanyaan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam agar orang ramai lebih hormat menghormati dengan menjaga tutur kata dan tingkah laku sewaktu mengunjungi perayaan agama atau bangsa yang berbeza. Walau dalam keseronokan perayaan, kita perlulah sentiasa menerapkan nilai dan sikap yang baik seperti yang ditekankan oleh prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Berpesta sehingga larut malam adalah salah satu tingkah laku yang tidak digalakkan ketika sambutan perayaan. Kita perlulah mengambil kira keadaan sekeliling agar tidak menggugat kedamaian dan keamanan orang awam.